di Malaysia setelah lebih 50 tahun merdeka, jumlah yang masuk Islam daripada selain Melayu belum sampai 5% yang bukan Islam. Kita jumpa Rasulullah nak jawab apa dengan Nabi SAW. 8 bilion manusia yang hidup atas dunia malam ni, daripada 8 bilion yang Islam 2 bilion, yang tak Islam 6 bilion. Bila-bila masa sahaja mereka mati, mereka akan kekal di dalam neraka Jahannam, wal'iyadzubillah. Kekal yang tidak ada tempoh penamatnya. Tuan-tuan sekalian, mukjizat kedua terbesar Rasulullah selepas Al-Quran ialah Isra' Mi'raj. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran, yang satu huruf pun tidak diubah walaupun setelah wafat Rasulullah 1400 tahun. Tuan-tuan buka Quran, mula daripada Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas, satu huruf tidak diubah. Kitab-kitab agama lain banyak diubah, ditambah-tambah isinya, tetapi Allah bersumpah untuk menjaga Al-Quran. Apabila Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami, iaitulah Allah, kami yang turunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami yang akan menjaga Al-Quran. Ni ada, saya tengok ada adik-adik duk kutip kutipan untuk Ramadan. Mana AJK tu? Tak ada. Sagi adik-adik jangan bawa balik no. Tidak dapat duit raya awal tu. Banyak lah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok masjid memang duk buat buka puasa Imarah Ramadan, bagi banyak sikit. Kalau tuan-tuan tengok tak buat apa, tulis nota pun dalam tu. Kan? Bagi Imarah Ramadan. Jadi Quran yang pertama, mukjizat yang terbesar nombor 1, dan mukjizat Rasulullah mencecah 1000. Ni maklumat kedua malam ni. Tuan-tuan balik ke rumah, tulis berapa mukjizat Nabi yang tuan-tuan kita tahu. Kalau 6 saja, maksudnya kita tak tahu lagi 900 lebih. Tapi kata sayang Nabi, bila tanya cinta Rasulullah, bila tanya dahulukan Nabi. Kalau majlis selawat tiap-tiap bulan, kenal ke Rasulullah, kenal. Berapa mukjizat Nabi yang tahu? 4. 1000. Antara mukjizat Rasulullah yang ramai umat Nabi tak tahu ialah apabila Nabi melihat ke depan, Nabi juga nampak di belakang. Subhanallah, itu sahih. Sallallahu alaihi wasallam. Ada keadaan Nabi tengok di depan, di belakang nampak. Sallallahu alaihi wasallam. Cari sendirilah yang lain. Ribuan, 1000. Nombor 2, tuan-tuan bayang, nombor 1 Quran, nombor 2 paling besar Al-Isra' wal Mi'raj. Ketika zaman yang belum ada helikopter, ketika zaman yang belum ada kapal terbang, ketika zaman yang belum ada jet, ketika zaman bahkan lori dan kereta belum ada, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu perjalanan yang mulia,
dengan satu perjalanan yang aneh, iaitulah perjalanan Isra Mi'raj. Kalau cerita semua lebih kurang 7 jam hingga 9 jam. Maksudnya dalam 6 pagi lah, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 5. Sambung dengan semayang subuh. Larat kah? Memang takkan jawab tak ada siapa jawab. Lama tuan-tuan. Isra wal Mi'raj cerita yang sangat panjang. Sebab tu ulama karang kitab. Ulama karang kitab tentang Isra dan Mi'raj. Nabi 2 fasa hidup, Mekah, Madinah. 53 tahun Mekah, 10 tahun Madinah. Peristiwa Isra Mi'raj waktu Nabi di Mekah. Ketika kerajaan Mekah adalah orang-orang Quraisy, bukan orang Islam. Orang Islam di pulau 3 tahun. Sebiji gandum tidak boleh dijual. Akhirnya Allah arahkan anak-anak untuk makan. Perintah larangan jual beli ke atas umat Islam dan keluarga Rasulullah. Selesai 3 tahun, Nabi keluar berdakwah ke Taif. Siapa yang pergi umrah, dia akan dibawa berjalan ke Taif naik bas. Taif ni macam Cameron Highland Saudi. Dia sejuk. Nabi setelah diboikot Rasulullah dan umat Islam, para sahabat, ahli keluarga Rasulullah 3 tahun, Nabi pergi ke Taif untuk berdakwah. Hasilnya Nabi pulang, tubuh badan Nabi berlumuran darah sehingga darah berkumpul di capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah yang masuk Islam hasil dakwah presiden para nabi dan rasul pergi ke Taif, jumlah masuk Islam seorang. Itu pun setelah habis balik daripada Taif, singgah sebuah kebun. Kalau siapa pergi umrah dibawa berjalan ke Taif, dia akan dibawa ke sebuah kebun anggur. Dalam tu ada masjid. Masjid tu nama Masjidu Addas. Addas ialah nama satu-satunya lelaki yang masuk Islam waktu Nabi balik dari berdakwah di Taif. Ni bukan saya keluar tajuk ni, yang ni muqaddimah Isra Mi'raj. Saya rasa tak masuk dah ceramah ni. Ni muqaddimah Isra Mi'raj. Kita akan masuk secara ringkas. Nabi balik, Nabi berehat dalam kebun anggur milik jutawan pembesar Mekah. Pembesar Mekah tengok Nabi, dikenal tu Muhammad. Habis tubuh badan berdarah, kesian. Panggil pekerja nama Addas. Addas pergi bagi makan kepada lelaki itu. Pergi bagi makan buah anggur ini kepada lelaki itu. Addas satu orang pemuda. Dia pun bawa buah anggur tadi bagi kepada Nabi SAW. Nabi tanya daripada siapa? Daripada 2 pembesar Quraisy di Mekah. Nabi pun pegang. Nabi pun tanya, siapa nama kamu? Kamu daripada mana? Daripada Ninawa. Bukan Nawa. Nawa di Syria, Ninawa Iraq. Bila dia sebut daripada Ninawa, Nabi pun kata daripada sebuah kampung seorang lelaki saleh, Yunus ibn Matta alaihi salam. Yunus ibn Matta alaihi salam.
Pemuda tadi terkejut, Adas terkejut sebab dia datang daripada Iraq. Tuan-tuan bayang, Iraq ke Taif 1000 kilometer jauh. Dia kata, wahai lelaki, Yunus ibn Matta ini seorang lelaki soleh. Tidak ada seorang pun di Hijaz ini yang mengenali beliau. Maka Nabi pun kata, Yunus itu saudaraku, sesama Rasul. Yunus itu saudaraku. Lalu Adas tanya, wahai pemuda lelaki, siapa kamu? Ana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun ajak dia masuk Islam. Dia pun kata, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Balik daripada peristiwa itu, di pulau 3 tahun, pergi berdakwah ke Taif, orang baling batu, orang baling kayu, orang baling slipper ke tubuh mulia ketua manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada masalah. Saya pun berdakwah. Tapi kita tak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seteruk itu. Semalam saya sebut di Masjid Al-Azim, orang Islam ikut perarakan Taipusam. Tadi PA saya dapat WhatsApp daripada seorang India. Marah sebab saya sebut orang kita, orang Islam kita pi ke perarakan itu. Panjanglah lagi, tuan-tuan. Lagi jadi ceramah politik pula. Sensitif sikit tu. Subhanallah. Lepas tu tak boleh sebut. Kena biarkan anak-anak kita ikut perarakan begitu. Dalam agama kita diharamkan ikut perarakan itu. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah Rasulullah menyelesaikan dakwah. Rasulullah selesaikan urusan dakwah dengan para sahabat sehingga Islam menjadi sempurna ketika Nabi hidup. Islam jadi sempurna. Kita tolong sebarkan Islam. Pun begitu di Malaysia ni tuan-tuan, saya nak sebut kepada tuan-tuan, di Malaysia setelah lebih 50 tahun merdeka, jumlah yang masuk Islam daripada selain Melayu belum sampai 5%. Sebut siap-siap bagi semua kita tahu. Jumlah yang masuk Islam belum sampai 5% yang bukan Islam. Kita jumpa Rasulullah nak jawab apa dengan Nabi SAW. 8 bilion manusia yang hidup atas dunia malam ni, daripada 8 bilion yang Islam 2 bilion, yang tak Islam 6 bilion. Bila-bila masa sahaja mereka mati, mereka akan kekal di dalam neraka Jahannam wal'iyadzubillah. Kekal yang tidak ada tempoh penamatnya. Tuan-tuan bayang? Tuan-tuan bayang kita duduk dalam masjid ni, duduk selama-lamanya. Nak buat apa ustaz? Tak larat nak kira tiang, tak larat nak kira bilah kipas, tak larat nak kira jumlah cermin di tingkap di pintu. Tuan-tuan bayang saya umum hari ni, tuan-tuan duduk dalam masjid ni, tutup pintu selama-lamanya. Agak-agak lepas berapa tahun jadi gila sekali dengan saya sekali. Tutup pintu, kunci dengan besi yang rapat, seperti mana neraka ditutup oleh para malaikat, dikunci, tak ada seorang pun boleh keluar. Tuan-tuan duduk selama-lamanya dalam masjid ni. Otak kita akan jawab, ustaz, selepas 10 tahun. Gila. Duduk dalam ni je.
Wal'iyadzubillah. Maka apakah keadaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan tinggal dalam neraka Jahannam buat selama-lamanya? Itulah perasaan satu orang yang menyeru kepada Islam bila dia melihat seorang muka, wajah dan susuk tubuh seorang yang bukan Islam. Itulah yang dia tengok dan dia fikirkan bila dia tengok satu orang bukan Islam dalam hati dia. Allahumma hdi ummata Rasulillah, wahai Allah, sampaikanlah hidayat kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu doa kita. Jadi Rasulullah balik daripada Taif selepas beberapa bulan berlaku peristiwa Isra Mi'raj. Hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala di atas kesabaran dan ketabahan Rasulullah berdakwah. Nabi lulus ujian 1, Nabi lulus ujian 2, Nabi lulus ujian 3, bersabar. Allah pun hantar satu jemputan perjalanan langit. Subhanallah. Perjalanan langit yang mana perjalanan itu diisi programnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengisian itu pertama dan yang terakhir kepada satu-satunya Nabi, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu je. Program macam tu. Ada Rasul lain yang pernah naik buraq macam tu juga. Sekejap lagi kita ceritakan kepada tuan-tuan. Saya buka kod dulu. Panas juga sikit. Kod ni nak bergaya kan? Ada beberapa Rasul yang pernah menaiki buraq, kenderaan syurga. Saya doakan kita semua nanti akan naik buraq satu hari nanti, insya-Allah. Mesti kena naik. Kalau tuan-tuan tak naik buraq, dia tak ada pilihan lain. Sebab akhirat dua saja pilihan dia, syurga, neraka. Tuan-tuan nak buat rayuan sapu sampah depan pintu syurga, tak ada. Sama ada kamu jadi raja dalam syurga ataupun kamu jadi penghuni neraka yang hina, wal'iyadzubillah. Lagi saya sebut 1-2 contoh siksaan yang ada dalam neraka, insya-Allah. Nabi ketika Isra Mi'raj berumur 50-an. Ini maklumat yang keberapa saya tak tahu. Tuan-tuan, saya rasa semua Imam Syafi'i ni semua tak tulis apa. Naipa kata tu yang rakam banyak, nanti tengoklah. Tuan-tuan sekalian, Isra Mi'raj Nabi umur 50-an. Di Mekah, belum hijrah. Nabi tidur di rumah malam tu, di rumah Ummi Hani binti Abi Talib. Dalam rumah tu ada Hamzah bin Abdul Muttalib, ada Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhum. Rumah bapa saudara Nabi, sepupu Nabi. Ketika Nabi tidur di situ, ada riwayat kata di masjid, ada riwayat kata ada di rumah. Saya tak mau bahas tentang riwayat tersebut, tetapi insya-Allah kesemuanya hadis sahih dan hasan, kisah yang saya bawa malam ni. Nabi tidur, turun 3 orang malaikat. Apabila malaikat turun, mereka akan turun dengan rupa paras manusia lelaki. Kadang-kadang rupa manusia tu menyerupai sahabat. Jibril alaihi salam turun kepada Rasulullah
ratusan kali. Tiap-tiap kali turun, Jibril turun dengan rupa paras manusia. Sahabat yang paling hampir dengan rupa bila Jibril turun berupa dengan manusia adalah Dihyah ibnul Khalifat al-Kalbi. Sayyiduna Dihyah, seorang yang tampan lagi soleh. Dihyah, bohlah nama anak Dihyah, lelaki. Beliau lelaki. Malam peristiwa Isra wal Mi'raj berlaku malam. Dia malam ni yang selalunya banyak berlaku benda-benda yang ketenangan, keajaiban. Doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah malam. Tengah malam. Ketika penduduk Mekah lena tidur, Rasulullah juga ketika itu tidur. Bainan naimi wal yaqdhan. Nabi di antara tidur dan sedar, turun 3 orang malaikat. Semua dengan rupa paras manusia lelaki. Lalu membawa Rasulullah pergi ke masjid. Bawa Nabi ke masjid. Antara tidur dan sedar itu Nabi dibaringkan. Setelah Nabi dibaringkan, dada Nabi dibelah. Itulah kali kedua dada Nabi SAW dibelah. Dada. Zaman dulu sebut dibelah dada, orang kata realiti ke kiasan. Tapi zaman hari ni tuan-tuan, orang belah bukan setakat dada, satu tubuh ni doktor boleh belah. Buah pinggang ni boleh keluar perbaik, mau masuk balik. Boleh keluarkan yang rosak, ganti buah pinggang orang lain. Orang tak kata tipu zaman hari ni. 1400 tahun yang lalu, dada Nabi dibelah kali yang kedua. Nabi tunjuk kesan belahan tu. Doktor yang merawat ataupun yang membuat pembedahan itu ketika itu 3 malaikat dalam riwayat ni. Ada riwayat sebut 2 malaikat. Kali pertama dada Nabi dibelah ketika Nabi di perkampungan Bani Sa'diyah. Bani Sa'ad di Sa'diyah. Saya sebut Sa'diyah tu sebab tempat tu hari ni nama As-Sa'diyah. Siapa pergi umrah boleh ajak mutawif, jom pi melawat tempat Nabi membesar dulu, nama As-Sa'diyah. Saya dah sampai, alhamdulillah. Tempat Nabi membesar lebih kurang 6 tahun dengan Halimatus Sa'diyah dan bapanya Al-Harith, bukan bapa kandung. Ada tapak tu, masih ada. Tapak yang dulu, rumah tak ada dah. Tapak tempat tu masih ada. Di situ Nabi dibelah dadanya sehingga Halimatus Sa'diyah mengembalikan Rasulullah sebab takut Nabi dibunuh. Bawa balik Rasulullah ke Mekah. As-Sa'diyah ni dia luar sikit kota Mekah, dalam beberapa jam perjalanan. Peristiwa kedua, dada Nabi dibelah secara hakikat. Lalu dikeluarkan jantung hati Nabi, dicuci di atas satu bekas daripada emas menggunakan air Zam-Zam. Ya, ceramah saya bukan Islam dengar tuan-tuan. Ramai bukan Islam, India dan China, Iban dan sebagainya. Ramai yang masuk Islam dengan saya pun. Telefon jumpa kan. Sebab tu yang ada mesej bukan Islam tadi tu. Dia orang dengar ni. Jadi saya kena cakap jugalah, takkan nak rahsiakan benda. Saya cakap yang benar lah. Kemudian dibelah dada Nabi, dicuci. Sebab apa dicuci? Sebab sekejap lagi Nabi nak lalu satu perjalanan yang jarak daripada satu langit ke satu langit 500 tahun perjalanan.
Tebal satu langit 500 tahun perjalanan. Ada 7 lapis langit. Tuan-tuan bayangkan bumi ini hanya seperti seketul butir pasir di angkasa lepas. Dan jumlah planet di angkasa lepas lebih banyak daripada butiran pasir di 7 lautan dunia. Subhanallah. Maha kuasa Allah. Luas tuan-tuan. Maha luas alam ini. Luas. Fakta ni dalam ilmu astronomi boleh dilihat fakta ini. Jumlah bintang yang melebihi jumlah butiran pasir. Lagi banyak jumlah bintang tu. Dan setiap bintang tu lebih besar daripada bumi ini. Nabi nak lalu perjalanan tu 7 lapis langit. Kemudian nak ke Sidratul Muntaha. Persiapan itu antaranya Allah arahkan para malaikat cuci hati jantung Nabi SAW. Dikeluar kata Rasulullah, dicuci. Subhanallah. Dikeluar lalu dicuci. Kita juga mempunyai benda yang sama di dalam ini. Tuan-tuan sekarang semua cuba cakap dalam hati. Cakap dalam hati. Sebut subhanallah. Tuan-tuan belah tubuh tuan-tuan 100, di mana hati tu yang sebut subhanallah tadi? Tak jumpa. Tapi ada. Bila kita sebut subhanallah, kita rasa di sini. Kita tak rasa di sini. Tuan-tuan sebut subhanallah, mana ada orang rasa di sini? Saya rasa di sini ustaz. Yang tu kena bawa awal. Tu boleh balik awal. Bila kita sebut subhanallah dalam, kita rasa di sini. Tuan-tuan belah 100, tak jumpa hati tu. Hati itulah tempat iman. Dan kalau kita buat dosa, di situlah dititiskan satu titis hitam. Ketika mana keseluruhan hati itu hitam, dia baca Quran, dia tak suka. Dia solat, dia tak suka. Majlis ilmu, dia tak suka. Bersedekah, dia tak suka. Orang bercakap tentang Islam, tulisan Jawi pun dia tak suka. Selit bila? Sambil-sambil. Dia tak suka, hati dia benci dengan Islam. Nama dia Islam. Nama dia Islam, tapi hati dia sudah benci dengan Islam kerana seluruh hatinya hitam. Tuan-tuan sekalian, Nabi dibelah, kemudian dijahit. Kemudian dibawa seekor binatang syurga yang bernama Buraq. Nabi sebut ia bentuknya seperti kuda, lebih kecil dari kuda, lebih besar dari himar. Himar ni keldai. Malaysia tak ada keldai, kuda pun jarang. Dan ia binatang terbang. Semua nikmat dalam syurga adalah yang diimpikan oleh saya dan tuan-tuan di dunia ini. Saya sebut contoh kepada tuan-tuan, hari ni, malam ni, semua orang, kalau kita diberikan sebuah helikopter, semua orang nak. Semua dalam masjid ni, kalau diberikan pilihan untuk diberikan sebuah helikopter, semua orang nak. Tak atas rumah. Sebab memudahkan perjalanan. Dia laju, dia terbang, dia tak ada traffic light, dia tak ada jam atas. Maka Allah sediakan kenderaan untuk ahli-ahli syurga adalah kenderaan binatang yang terbang, membawa tuannya ke mana sahaja dia pergi. Maksudnya semua sama lah ustaz? Tak sama. Seperti mana kereta Toyota Vios tak sama dengan Mercedes, tak sama dengan kelajuan Ferrari, tak sama dengan harga Rolls Royce,
Macam itulah Buraq dalam syurga nanti. Takkan Buraq Rasulullah sama dengan Buraq Wadi Anwar? Tak sama. Tapi semua Buraq. Tapi semua Buraq. Sebab apa tak sama? Sebab jumlah bacaan Quran tuan-tuan tak sama dengan jumlah bacaan Quran saya. Jumlah yang tuan-tuan sedekah tak sama dengan jumlah yang saya sedekah. Jumlah tuan-tuan semayang duha tak sama dengan rakaat yang saya salat duha. Daripada situlah perbezaannya. Maka nak mulia, nak hampir dengan semua Nabi dan Rasul, syurga mereka bernama Al-Firdausul A'la. Syurga 124,000 Nabi namanya Al-Firdausul A'la. Kata sahabat, ya Rasulullah, kamu dengan para Rasul semua duduk di Firdaus. Kami turun ayat Quran pada hari yang sama, wahai Muhammad, bagi tahu kepada umat kamu, mana-mana umat kamu yang bertakwa juga layak untuk masuk ke dalam syurga Firdaus. Boleh masuk dengan para Nabi dan Rasul. Masya Allah. Dengan para Nabi dan Rasul. Masya Allah. Maka dibawa binatang syurga, Nabi pun naik. Hari ini kita nak bagi tahu kelajuan. Hari ini kita nak sebut kelajuan. Bawa berapa tadi? Mai daripada Sungai Petani ke ni? Oh, tak laju sangat, kereta banyak, 210 aja. Kita tahu 210 tak laju lagi. Contoh, maka Nabi nak gambarkan kelajuan ketika itu. Rasulullah kata kepada para sahabat, aku naik Buraq tu, sekali dia bergerak sampai ke hujung. Kali dia bergerak sampai ke hujung, kali dia bergerak sampai ke hujung. Tapi Nabi boleh tengok di bawah, Nabi boleh tengok. Bahkan Nabi boleh cerita dalam perjalanan balik, Nabi jumpa 3 rombongan di bawah. Maksudnya dia bukanlah macam selaju cahaya, yang tu tak nampak apa. Sebab Rasulullah cerita Nabi nampak apa di bawah. Nabi cerita dalam perjalanan pulang nanti. Maka Nabi naik Buraq, Nabi berhenti 3 kali. Yang pertama, Nabi berhenti di Madinah Al-Munawwarah. Ini riwayat dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan riwayat tersebut. Nabi berhenti 3 kali dalam perjalanan pergi. Tempat pertama, Jibril buat turun Nabi, berhenti di Madinah, tempat hijrah, tempat umat Rasulullah yang menunggu Nabi, iaitulah kaum Ansar di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian tempat yang kedua, Jibril bawa Nabi berhenti di Tur Saina. Tur Saina ni di tempat Nabi Musa bermunajat dengan Allah, sehingga Nabi Musa berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tur Saina. Kemudian yang ketiga, Jibril berhenti di Bait Laham, tempat lahir Isa ibn Maryam alaihimassalam. Berhenti 3 tempat. Last sekali pergi ke Baitul Maqdis, Masjidul Aqsa. Sebab tu tuan-tuan baca surah Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Daripada Masjidil Haram berhenti di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, Nabi masuk dalam masjid, ke semua Rasul telah tunggu Nabi. Mimpi ke jaga? Mimpi ke jaga? Dalam keadaan jaga.
Kalau dalam bahasa Arab dia manaman au yaqazah. Nabi melihat rasul-rasul manaman dalam mimpi au yaqazah. Jawapan dia yaqazah, jaga. Subhanallah. Macam mana Allah buat, itu kuasa Allah. Rasul-rasul ni telah wafat. Allah bawa rasul-rasul ini berimpun dengan Nabi dalam Masjidil Aqsa, yaqazah. Ni dalil yaqazah. Dalil bahawa Nabi melihat Nabi lain secara jaga, bukan tidur, secara jaga. Melihat rasul-rasul lain, bukan seorang, melihat rasul-rasul lain secara jaga. Maka boleh tak mana-mana umat Nabi melihat Rasulullah secara jaga? Mungkin. Sebab setiap mukjizat Rasulullah takunu an takuna, yajuzu an takuna, boleh untuk menjadi karamatan kepada karamah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana mukjizat Rasulullah. Itu kaedah dia secara umum. Nabi tengok rasul-rasul lain yaqazah, secara jaga. Kemudian solat dengan para rasul, Nabi mengimamkan rasul-rasul lain. Imam, Allahu Akbar. Itu dalil bahawa Nabi kita ketua kepada semua Nabi dan Rasul. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia disampaikan kepada Rasulullah, nama orang tu. Dan setiap kali kita sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kembalikan roh Rasulullah untuk menjawab selawat dan salam kita. Itu semua ada hadis. Setiap kali kita menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengembalikan roh Rasulullah untuk menjawab selawat dan salam kita. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, kemudian habis solat, tuan-tuan tak payah tanyalah Nabi sembang apa. Itu tak payah tanya, saya tak tahu. Dalam hadis tidak disebutkan secara terperinci. Dalam hadis tidak disebutkan. Habis solat, Nabi tambat burak di satu tempat namanya Haitul Burak, dinding burak. Itu nama dalam ilmu kita, sejarah Islam kita. Nama dinding itu Hait Burak. Orang Yahudi dia letak nama dinding itu dinding ratapan. Ni saya baru teringat. Hari ini dinding itu masih wujud. Orang Yahudi namakan dinding itu dinding ratapan. Itu palsu. Sebenarnya dinding itu adalah dinding burak, tempat beberapa orang Rasul yang dulu naik burak, di situlah mereka tambat. Selesai. Kemudian selesai peristiwa Isra, secara ringkas Nabi di-mi'rajkan. Apa maksud mi'raj? Perjalanan daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu nama mi'raj. Perjalanan daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, mi'raj. Waktu naik ke atas, burak ditinggalkan. Jibril alaihissalam bertukar menjadi malaikat. Jibril bertukar jadi malaikat dengan rupa paras malaikat. Itu kali kedua baru Nabi tengok Jibril dalam rupa malaikat. Baru kali kedua. Kali pertama Nabi tengok Jibril dengan rupa malaikat
setelah turun dari Gua Hira pada hari pertama mendapat ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kali pertama. Turun daripada Jabal Nur, nampak Jibril dengan rupa parasnya yang asal. Itu kali pertama. Kali kedua, Rasulullah melihat Jibril dengan rupa yang asal dalam peristiwa Mi'raj. Itu cerita dia. Nabi pun tengok Jibril 2 kali saja. 2 kali sahaja. Yang lain semua dengan rupa manusia, lelaki. Maka Rasulullah pun naik sampai ke langit yang pertama, tuan-tuan. Sehingga malam ini saya berceramah, langit 1 sampai langit 7 ditutup. Sampai malam ni. Maka waktu Jibril bawa Nabi Muhammad naik ke langit yang pertama, tak tahulah berapa juta kilometer, wallahu a'lam. Sampai di langit yang pertama ditutup. Malaikat yang jaga langit pertama tu ada namanya, tapi saya tak sebut sebab saya baca dhaif. Lalu malaikat tu bertanya, siapa? Ana Jibril. Siapa dengan kamu? Muhammad. Aursila ilaih, apakah Muhammad dijemput untuk naik ke atas? Jibril kata ya. Lalu dibuka langit. Tuan-tuan jangan bayang pintu besar tu. Langit dibuka, wallahu alam. Highway langit nak turun ke bumi di Palestin, Masjidul Aqsa. Itu highway dia. Satu tu aja. Kalau dia kata dia naik ke langit daripada Kelebang, daripada Kuala Terengganu, itu bukan dia. Laluan manusia nak naik ke langit para rasul daripada Masjidul Aqsa, situ je laluan dia. Highway dia. Sebab tu semua rasul, bukan semua rasul, beberapa rasul yang ketika hidup naik ke langit, daripada situlah laluan mereka. Antara rasul yang pernah naik ke langit ketika hidup, Idris alaihissalam. Antara rasul yang pernah naik ke langit ketika hidup, Ibrahim alaihissalam. Ini rasul-rasul yang pernah naik. Okey. Kemudian naik ke langit pertama, saya tak mau ceritalah, panjang. Jumpa Nabi Adam, jumpa Sian. Sampai langit yang ke-7. Dibuka macam itulah, pintu langit ditutup. Siapa? Jibril. Siapa dengan kamu? Muhammad. Adakah Muhammad diundang? Ya. Dibuka pintu langit yang ke-7. Nabi pun naik. Nabi kata, aku melihat Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini Kaabah para malaikat. Manusia tawaf di Kaabah, malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Kedudukan Baitul Ma'mur selari dengan kedudukan Kaabah di bumi. Kaabah naik atas, langit ke-7, Baitul Ma'mur. Di bawah manusia kita semua tawaf, atas para malaikat tawaf. Setiap hari akan masuk berapa puluh ribu para malaikat tawaf 7 pusingan. Sejak daripada jutaan tahun yang dulu masuk tawaf 7 pusingan, keluar kumpulan malaikat ni tak kembali dah sampai kiamat. Ramainya malaikat. Kita buat umrah setahun 2 kali. Tawaf banyak kali pula tu. Tawaf banyak kali. Habis 7 pusingan tawaf sunat, berehat, sambung balik. Malaikat, kata Rasulullah, sehari Allah benarkan berapa puluh ribu, bukan juta, berapa puluh ribu masuk tawaf, habis 7 pusingan keluar, tak masuk dah sampai kiamat. Malaikat lain pula. Ataupun dia bukan sehari, setiap kali habis 7 pusingan keluar, masuk kelompok lain. Habis 7 pusingan keluar sampai kiamat, tak masuk dah. Sebab bilangan malaikat terlalu ramai.
Dan bilangan malaikat ini kita akan lihat di mahsyar nanti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita akan lihat di mahsyar nanti seperti mana ramai orang dalam masjid malam ni. Saya, tuan-tuan, kita berdiri sama-sama dengan jin, berdiri sama-sama dengan binatang, berdiri sama-sama, wallahu alam, ada syaitan. Setempat para malaikat di atas, di dalam saf. Kata Rasulullah, aku pun melihat Baitul Ma'mur, kemudian aku melihat satu orang lelaki, wajahnya seperti wajahku, bersandar di Baitul Ma'mur, sedang bersandar. Lelaki ini sedang bersandar di Baitul Ma'mur, dia tak buat ibadat. Sebab manusia bila mati, dia tidak lagi dibenarkan beribadat selama-lamanya. Ingat tuan-tuan, saya umum, manusia bila dia mati, dia tidak lagi akan merasakan ibadat selama-lamanya. Kalau dia duduk dalam syurga, ustaz, tidak dibenarkan solat. Kalau dia duduk dalam syurga, ustaz, tidak dibenarkan zakat dan sedekah. Tak ada. Di dunia ini saja. Tuan-tuan, pegang eratlah Quran tu. Bersedekahlah sebanyak yang tuan-tuan mampu. Kerana itu yang terakhir dalam kehidupan tuan-tuan. Sekiranya malam ini yang terakhir ajal kita, tak ada ibadat. Sebab tu lelaki itu, dia duduk bersandar di Baitul Ma'mur, dia duduk ya. Lalu Nabi tanya, wahai Jibril, siapa? Jibril kata, Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam, bapa segala Nabi, iaitulah Ibrahim alaihissalam. Kemudian berlakulah perbualan Rasulullah dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah moyang Rasulullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, sampai Ibrahim alaihissalam, atas moyang. Sebab tu bila Nabi sampai, Nabi Ibrahim kata, marhaban bin Nabi salih wal ibni salih. Selamat datang seorang Nabi yang saleh dan anak yang saleh. Rasulullah tak sebut kepada Nabi begitu, sebab dia bukan daripada, Rasulullah bukan daripada jujuran Nabi Musa, bukan. Waktu Nabi jumpa Nabi Yusuf tak kata anak, tak kata. Dia kata marhaban bin Nabi salih wal akhis salih. Itu ucapan dia. Kemudian tu yang saya kata 7 jam tu kan. Nabi dibawa tengok syurga, tengok neraka. Perjalanan Nabi masuk syurga, Nabi nampak syurga. Isra' Mi'raj ni dengan tubuh badan dan roh Rasulullah. Ni macam mana tuan-tuan tengok saya boleh sentuh ni Rasulullah waktu Isra' Mi'raj macam ni lah. Nabi pijak, bukan terbang buat macam tu, terbang. Nabi berjalan dalam syurga, Nabi pijak, Nabi melihat istana-istana besar dalam syurga. Nabi tengok, Nabi mendengar bunyi derupan kaki Bilal ibnu Rabah. Nabi melihat istana Sayyidatuna Khadijah. Nabi melihat istana Sayyiduna Umar bin Al-Khattab. Nabi bau wangi-wangian. Nabi tanya Jibril, tu peristiwa Mi'raj lah tu. Wahai Jibril, bau siapa ni? Jibril kata, wahai Muhammad, ni bau wangi-wangian Masyitah dan anak-anaknya. Yang tu kalau cerita jadi 7 jam tadilah.
Nabi masuk satu tu. Nabi masuk tengok apa dalam syurga. Nabi nampak apa? Nabi nampak binatang syurga. Nabi nampak buah-buahan syurga. Nabi nampak. Itu semua mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu persatu. Sebab tu mukjizat Nabi banyak. Antara mukjizat Nabi, Nabi melihat kenderaan syurga. Antara mukjizat Nabi, Nabi melihat buah-buahan syurga. Antara mukjizat Nabi, Nabi melihat bidadari syurga yang duduk buat kerja dah. Duduk berjalan dalam syurga. Nabi melihat dari mukjizat sallallahu alaihi wasallam. Raja semua makhluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dibawa masuk ke dalam neraka. Melihat satu kumpulan, dia potong dan dia rosakkan lidah dia. Lidah. Malam ni tuan-tuan rasa lidah. Kita rasa ada lidah. Dalam neraka nanti macam itulah, wal'iyazbillah, kita rasa. Malam ni tuan-tuan melihat dan tuan-tuan mengelipkan mata kita, ni kelopak mata, macam itulah dalam syurga dan neraka nanti. Satu kumpulan manusia dalam syurga, dia potong lidah dia. Setiap kali potong, lidah tu panjang semula. Bukan panjang, maksudnya keluar semula lidah yang baru. Kemudian dia potong lagi. Dipotong. Sama ada dia potong sendiri. Dalam hadis dengan sanad yang baik ini, Nabi sebut dipotong. Pekerja-pekerja di dalam neraka disebut zabaniyah. Ramai. Dipotong lidahnya. Nabi tengok. Lalu Nabi tanya, wahai Jibril, ma hadha? Apa yang mereka ni buat dulu di dunia? Jibril pun kata, wahai Muhammad, haula'i hum khutaba'ul fitnah, yaquluna ma la yaf'alun. Yang ni tuan-tuan, antara jenis azab yang sabit dengan riwayat yang hasan atau sahih, dan ia ditujukan kepada kumpulan ulama su. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ulama yang dahulunya bercakap, tetapi dia pun tak buat benda yang dia suruh orang buat tu. Begitulah jenis siksaan dia. Sehingga habis dosa tu, baru berpindah kepada dosa lain. Kesakitan di dalam neraka seperti mana sekarang tuan-tuan tumbuk dinding tu, tuan-tuan rasa sakit, macam itulah sakit dalam neraka. Rasa tu. Dia bukan tidur dan jaga. Kemudian Nabi melihat seorang wanita tua. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi daripada Anas ibn Malik. Nabi melihat satu wanita yang sangat tua. Wanita itu menegur Nabi, dia kata, ya Muhammad, anzirni as'aluk. Tunggu, aku nak tanya kamu. Falam yujibha walam yaqum 'alaiha. Nabi tak jawab, Nabi tak toleh. Nabi tanya, wahai Jibril, apa tu? Jibril kata, tilka dunya, itulah dunia. Dan begitulah usianya 1400 tahun yang lalu. Jibril kata, wahai Muhammad, wanita tua itu adalah dunia, dan begitulah usia dunia. Sangat tak larat. Seandainya kamu jawab tadi, wahai Muhammad, kamu berhenti, umat kamu semua sekali akan tenggelam dengan nikmat dunia. Tapi Nabi tak jawab sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi lalu satu kaum. Ni last lah tuan-tuan, jadi 9-10 lah.
Nabi lalu satu kaum. Neraka ni dia gaung. Syurga dia tingkatan. Dia bertingkat. Kalau syurga dia gaung. Lagi hebat ahli neraka, lagi bawah. Lagi jahat, lagi bawah. Lagi kafir, lagi bawah. Neraka. Nabi tengok satu kumpulan hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi daripada Abi Sa'id. Kumpulan ini malaikat Zabaniyah hempapkan kepala mereka dengan batu. Sebelum ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka, tubuh mereka ditukar. Satu gigi ahli neraka lebih besar daripada gunung Uhud di Madinah. Satu gigi. Gunung Uhud ketinggian dia lebih kurang 1000 meter. Bukit Uhud 1000 meter tinggi dia. Satu gigi penduduk neraka Jahannam lebih kurang besarnya Bukit Uhud, kata Rasulullah dalam satu hadis yang sahih. Tuan-tuan, Nabi tengok ada satu kumpulan dalam neraka, dilontarkan batu besar kepada kepala mereka, turdahu ru'usuhum bis-sakhrah, dipecahkan kepala mereka dengan batu besar, bertaburan isi otak kepala mereka. Tabur. Kemudian dihimpunkan oleh Allah Ta'ala dengan kuasa Allah, himpun balik, berdiri balik. Lalu dibaling kali kedua, pecah berkecai kepalanya. Wal'iyazubillah. Nabi tanya Jibril, "Ma haula ya Jibril?" Ni apa? Jibril kata, "Wahai Muhammad, ini umat kamu yang malas solat." Bukan yang tak solat, yang malas solat. Ataupun sekejap solat, sekejap tinggal. Sekejap solat, sekejap tinggal. Tatathaqalu ru'usuhum 'anis salatil maktubah. Ataupun yang tak solat pun boleh juga. Siksaan dia sampai habis. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam peristiwa Mi'raj 50 semayang, Nabi turun langit ke-7, ke-6, turun jumpa Nabi Musa. Nabi Musa tanya, "Wahai Muhammad, berapa solat?" 50. "Wahai Muhammad, umat aku dulu pun semayang juga, dan mereka tak mampu buat 50. Pergi minta diskaun." Saya terjemahkan ayat daripada Nabi Musa, "Irji' ila rabbik fas'alhu takhfif." Itu teks dia dalam Sahih Bukhari. "Fa inna ummataka la tutiqu dhalik." Umat kamu tak mampu buat 50. Nabi naik minta kurang, Allah bagi kurang 5. Tuan-tuan nak tak mana muka tuan-tuan naik minta kurang? Nabi buat turun 45. Tuan-tuan bayangkan, hari ni kita ada 45 waktu. Setengah jam sekali qamat. 7:30 semayang, 8 semayang, 8:30 semayang, 9 semayang. Nabi turun satu langit ke satu langit ke satu langit. Semua Rasul tak kata apa. Nabi Musa panggil, "Wahai Muhammad, berapa?" 45. Patah balik. "Irji' ila rabbik is'alhu takhfif fa inna ummataka la tutiqu dhalik." Umat kamu tak mampu buat. Nabi Musa, jasa Nabi Musa alaihi salam, "Wahai Muhammad, pergi." Tetapi pengorbanan, tanggung malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanggung malu. Tuan-tuan, kita kalau ketua menteri bagi 10,000 untuk bina masjid, AJK kata pi pula lah petang esok.
Tok Imam kata, Ketua Menteri bagi 10 untuk tambah bahagian masjid. Petang esok pergi lah pula. Kita kata Tok Imam ni nak tak mana ni? Wahai Muhammad, 45 tak boleh. Naik, minta kurang. Nabi naik. Wahai Allah, kurangkan untuk umat aku. Muka Rasulullah. Turun, Nabi naik. Nabi turun, Nabi naik. Nabi turun, Nabi naik. 9 kali. Cukup 5. Nabi Musa tanya, wahai Muhammad berapa? 5. 5 pun umat kamu tak boleh buat. Nabi Musa, 5 umat kamu tak boleh buat. Ramai akan tinggal. Nabi Muhammad kata, wahai Musa, istahyaitu min Rabbi. Aku malu dengan Tuhanku. Malu Rasulullah. Tuan, anak-anak hari ni tak solat. Umat Islam ramai tinggal solat hari ni. 70% umat Islam di Malaysia tak solat sempurna 5 waktu. 70 ke atas. Bukan umur peratus. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita tahu kisah ni, kita tahu betapa besar pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takat tu dulu untuk malam ni, sekadar itu saja. Dan saya umum kepada tuan-tuan, pengajian saya dalam Ustaz Wadi Anwar Official YouTube hari Selasa 8 pagi, kitab Bustanul Arifin, insya-Allah dah start dah. Hari Rabu 9 malam, hari Khamis pun 9 malam. Hari Rabu 9 malam perbahasan tentang isu-isu agama. Hari Khamis 9 malam segmen kisah hidup akhir zaman, daripada tanda kiamat kecil jambul 1 sampai yang paling last sekali, sampai tanda besar kiamat yang terakhir. 100 episod insya-Allah. Yang tu pada hari Khamis jam 9 malam. Dah mula dah episod yang ketiga dah, tak silap saya. Yang ketiga. Jadi sekadar tu saja pada malam ni. Saya ucap terima kasih kepada pihak masjid dan tahniah juga kepada seluruh penduduk di mana ni? Alur Gajah. Atas kehadiran ramai ke dalam majlis ilmu untuk mendengar tentang kehidupan akhirat yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takat tu saja. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan kepada pengurusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.